Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iswandi bin Muhammad. Hai, saya Munira. Nama saya Tian Shen. Saya Elmaris Lina Lensi Anak Jalin. Hai, saya Beckham. Hai, I'm Jocelyn Sim. Hai, saya Tujuki. Hai, saya Avika. Halo, saya Wong Holang. Untuk tugasan membuat video ini, kami memilih tajuk kepelbagaian budaya dan etika antara kaum. Malaysia merupakan negara yang mempunyai penduduk sekitar 32.7 juta. Kaum utama di Malaysia adalah Cina, India dan Melayu. Manakala kaum lain-lain pula adalah seperti Iban, Kadazan dan sebagainya. Dalam video ini, kami memaparkan contoh budaya dan etika sebahagian kaum di Malaysia. Kami juga ingin menyampaikan kepentingan, kesan dan cara memelihara maupun menghormati budaya antara kaum di Malaysia. Setiap bangsa di Malaysia mempunyai budaya dan etika mereka sendiri. Kami akan menjelaskan beberapa contoh etika kaum yang terdapat di Malaysia. Contoh etika kaum Melayu ialah mereka hanya menggunakan tangan kanan untuk makan. Tangan kiri dianggap kotor kerana ianya digunakan untuk beristinja. Seperti yang kita sedia maklum, majoriti masyarakat Melayu menganut agama Islam. Orang Islam wajib berpuasa selama sebulan pada bulan Ramadan. Selepas menunaikan ibadat puasa, mereka meraihkan Hari Raya Aidilfitri pada bulan Syawal. Sama sejahtera, nama saya Tian Shen. Di sini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang etika dan juga budaya orang Cina. Pertama, malam sebelum Tahun Baru Cina, semua keluarga orang Cina akan berkumpul untuk makan bersama-sama. Ini melambangkan bersatu semula. Pada Tahun Baru Cina pula, orang yang lebih tua akan memberi orang yang lebih muda angpau sebagai tanda baik agar mereka boleh hidup dengan lebih sehat dan bahagia. Di samping itu, orang Cina tidak akan memakai baju yang berwarna hitam pada Tahun Baru Cina kerana mereka menganggap ini sebagai tanda yang tidak baik. Setiap 1 dan 2 Jun tiap tahun, kaum Iban akan menyambut perayaan Hari Gawai. Contoh etika kaum Iban yang sering diamalkan dari dulu sehingga kini adalah ngabang, iaitu berkunjung dari rumah ke rumah. Etika ini dapat mengeratkan silaturahim antara saudara mara dan keluarga yang tidak tinggal dengan satu sama lain dan juga dapat mengeratkan hubungan antara penduduk rumah panjang. Etika kedua yang sering diamalkan adalah berbincang dan berdiskusi bersama dengan tuan rumah, iaitu ketua kampung ataupun penghulu jika ada sesuatu masalah. Etika ini dapat mengelakkan perselisihan faham antara penduduk rumah panjang dan mengekalkan keharmonian antara penduduk rumah panjang. Hai, saya Beckham Gumbang dan saya akan menerangkan mengenai contoh etika dan budaya bagi kaum Kadazan Dusun. Baiklah, untuk etika kaum Kadazan Dusun, ketika berada di rumah, kita hendaklah mengelakkan daripada duduk menggunakan kaki yang lurus atau kaki yang berdepan dengan orang lain. Sebaliknya, kita mestilah duduk dengan secara berlutut sebagai tanda hormat. Selain itu, selepas berdoa untuk menjamu selera, kita hendaklah mengelakkan daripada memandang ke arah lain atau untuk berdiri. Manakala untuk budaya kaum Kadazan Dusun pula adalah antaranya menyambut pesta keamatan atau pesta menuai. Perayaan ini juga disebut sebagai Tadau Keamatan. Kaum Kadazan Dusun juga mempunyai tarian tradisional tersendiri iaitu tarian Sumazap. Tarian tersebut bertujuan sebagai tanda kesyukuran yang berkait rapat dengan aktiviti menanam padi, menolak bala, menyembah semangat dan mengubati penyakit. Apakah kepentingannya kita haruslah memelihara dan menghormati budaya dan etika? Pertamanya, ia penting untuk menjamin ketenteraman negara. Kedua, ia boleh mengeratkan perpaduan. Masyarakat boleh saling memperkenalkan budaya dan etika antara kaum yang berbeza.
Yang ketiga, yang mengekalkan kesinambungan tamadun dengan mewarisi budaya dan etika kepada generasi yang seterusnya. Yang keempat, budaya dan etika juga penting kerana yang mencorakkan identiti sesebuah negara, iaitu Malaysia, sebuah negara yang berbilang kaum. Salah satu kebudayaan bagi setiap kaum adalah menyambut hari perayaan dan pada masa yang sama, terdapat banyak adat resan yang perlu dipatuhi pula. Oleh itu, setiap individu haruslah melibatkan diri sendiri dalam hari perayaan tersebut supaya adat resan kaum masing-masing tidak akan semakin hilang dalam generasi muda. Selain itu, ibu bapa sebagai contoh teladan wajarlah mendidik anak-anak sentiasa memeluk etika dan budaya kaum masing-masing pada setiap masa. Di samping itu, Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia dulu boleh mengadakan pesta kebudayaan dan kesenian sekurang-kurangnya setahun sekali supaya etika dan budaya rakyat Malaysia dapat dikekalkan selama-lamanya. Kesan-kesan sekiranya budaya dan etika antara kaum tidak dihormati. Berlaku pemusuhan antara kaum, kepupusan budaya dan etika, kurang semangat perpaduan dan kerjasama antara kaum, dan akhir sekali menjatuhkan maruah negara. Perbincangan kumpulan ini telah mendidik ke puncaknya. Maka, sebagai akhirul karam, seluruh masyarakat Malaysia tidak sepatutnya membiarkan budaya dan etika yang berharga ini semakin lenyap daripada muka bumi kita. Bertitik tolak daripada itu, kita sebagai penerus warisan budaya sepatutnya mengambil langkah yang kreatif, pragmatik dan kritis dalam usaha memelihara budaya dan etika antara kaum. Marilah kita bersama-sama menjangkau sehabis tangan untuk mencorakkan masa depan negara kita dengan warna yang seindah pelangi. Sekian, terima kasih.